Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, kali ini saya akan buat video tentang AFR dan IGT. Okey. Tapi seperti biasa sambil menonton jangan lupa subscribe channel Jamal MA agar anda sentiasa update dengan video-video terkini. Okey. Saya buat video ni sebab ada beberapa penonton ataupun subscriber ataupun sahabat-sahabat kita lah kan, okey. Dia orang bertanya dan minta saya buat video berkenaan dengan teori kan. Sebenarnya saya pun tiadalah teori sangat kan. Saya pun tidak berapa mahir juga tentang benda ni kan. Tetapi bolehlah saya kongsikan setakat mana yang saya mampu. Okey. Bagi anda yang mungkin lebih mahir, lebih faham dari saya berkenaan benda ni, mungkin anda boleh kongsikan di ruang komen kan untuk info kita bersama. Baik, di depan saya ni ada raja, okey. Mungkin anda pertama kali melihat benda ni, okey. Sebenarnya lukisan geometri ni adalah ringkasan, okey, ringkasan kepada info-info berkaitan dengan IGT dan AFR ni kan, okey. Saya reka ni supaya anda mudah faham, okey. IGT ni adalah ignition timing, okey. AFR ni adalah airflow ratio. Garisan mendatar ni mewakili AFR. Okay, dan di tengah-tengah ni di sudut 90 darjah ni, okay, ini adalah TDC, top dead center, okay. Piston kedudukan di atas, okay. Dan 14.7 di sebelah satu ni adalah stoichiometric ataupun stoich kan. Kebiasaan saya cuma panggil isometric lah kan. So, kadang-kadang susah disebut. Okey, 14.7 ni sebelah satu ni, okey. 14.7 ni adalah kandungan udara, okey. 14.7 udara 14.7 bahagian udara dan satu bahagian adalah bahan api, okey. Kalau diesel 14.6, okey, 14.6 ni sebelah satu. Ini ada untuk petrol 14.7, okey. Contohnya 14.7 kilogram udara bersamaan dengan 1 kilogram bahan api. Begitu kan? Di sebelah kiri saya ni adalah Rich. Okay, Rich. Rich ni kandungan udara tu kita kecilkan, kan? Jadi bila kandungan udara kita kecilkan, secara tidak langsung kandungan minyak lebih banyak sedikit lah berbanding nisbah yang ni lah kan. Contohnya 13 nisbah 1, okay. Bermaksud 13 kg udara bersamaan dengan 1 kg petrol, kan. Kalau 12 nisbah 1, 12 kg udara bersamaan dengan 1 kg petrol. Okey, udara tu dia semakin sedikit, okey. Kalau di sini pula lean, kan, lean ataupun learn lah kan. Okey, yang ni kandungan udara sangat banyak, lebih banyak kan. Contohnya 16 nisbah 1, okey, 17 nisbah 1. Okey. Jadi untuk lean ni, okey, 14.7 sehingga 22 lah begitu kan. Okey. Ini adalah lingkungan AFR lean yang kita boleh pakai lah kan. Lebih daripada 22 ni memang enjin akan rosak lah kan. Okey, jadi lean ni kandungan udara sangat banyak. Dan rich ni, okey, kandungan udara kita sedikitkan. Okey, komposisi udara. Okey, kita settle tentang airflow ratio. Itu sebab airflow ratio kan. 14.7 udara nisbah 1. Satu ni bahan api. Kemudian IGT, okay. IGT ataupun ignition timing, okay. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang ini ada 90 darjah ni adalah darjah TDC, okay. So
kita IGT advance ni, okey. Maknanya letupan ataupun pembakaran berlaku sebelum piston berada di TDC. Okey, andai kata ini piston Okey, piston tu dia berada di sini. Kan dia belum sampai TDC. Piston sampai sini, percikan bunga api sudah berlaku dan pembakaran dalam enjin sudah berlaku. Okey. Itu yang kita panggil advance kan, mendahului. Okey, yang ini advance ni mendahului, okey. Yang ini return ni terkemudian lah. Kita kemudiankan. Okey, selepas TDC, piston tu dia akan turun semula kan. Dia akan turun semula. Dan di sini barulah letupan ataupun kita punya spark ignite kan untuk menghasilkan letupan di dalam combustion. Okey. So bila kita advance kan, bila sepatutnya kita advancekan kita punya IGT. Okey. Satunya apabila kandungan bahan api kandungan petrol lebih banyak berbanding udara kan. Contohnya 13 nisbah 1, 12 nisbah 1, okey. Okey, yang ini menunjukkan petrol tu dia sangat banyak. Jadi bila petrol sangat banyak, kita perlukan satu api yang kuat, okey. Dan kedua, kalau kita perlukan api yang kuat supaya kita dapat membakar campuran bahan api dan udara kan. Supaya kita dapat membakar campuran bahan api, bahan bakar dan udara dengan sempurna kan. Sebab bila petrol sangat banyak dan pembakaran berlaku di TDC, okey, kemungkinan petrol kita tidak akan terbakar habis kan, dan akibatnya kita kehilangan kuasa, asap hitam kan. Okey. Itu antara sebab-sebab lah kan kenapa kita advance kan. So dengan ignition timing yang kita advance kan ni, okey. Pembakaran berlaku di sini sebelum TDC, okey. Dan bahan bakar kita dapat bakar habis, dan bahan bakar ini kita dapat transferkan ataupun kita dapat tukarkan kepada horsepower kan. Sebab kita dapat bakar dengan habis. Hasilnya, okey, pada darjah sini, okey, semua bahan bakar sudah terbakar dan dia akan menghasilkan tolakan yang padu ke bawah untuk memutar, untuk mengcrank semula kita punya engine. Okey. So, kita advancekan ignition timing apabila kita kecilkan 14.7 ni. Mungkin ke 13, mungkin ke 12. Okey, macam tu kan. Seterusnya IGT return. Terkemudian. Okey. Kenapa kita returnkan? Okey. Kita returnkan ni sebab udara sangat banyak dan bahan api bahan bakar kita sangat sedikit kan. Contohnya 16 nisbah 1 ataupun 17 nisbah 1. Okey. Maknanya bahan api kita ni sangat sedikit berbanding udara. Udara sangat banyak. So, bila pembakaran terlampau awal, maksudnya saya di TDC, okey, dengan kuantiti bahan api ataupun bahan bakar yang sangat sedikit ni, okey, letupan bermula di sini, okey. Apabila piston berada di sini, tolakan tu sudah tidak kuat lagi. Jadi enjin kita, torque kita tidak kuat, kan? Tetapi apabila pembakaran kita kemudiankan, okey, contohnya piston dia sudah melepasi beberapa darjah TDC kan. Dan letupan berlaku, dan apabila letupan berlaku, okey, letupan itu akan menambah lagi kekuatan tolakan piston ini ke bawah kan. So torque kita semakin tinggi. Okey. Okey, berbalik pada advance tadi. Sampai bila kita boleh advancekan kita punya IGT, okey? Kita boleh advancekan kita punya IGT selagi sensor engine, selagi knocking sensor tidak mengesan apa-apa knock dari engine kita. Okey. Maknanya kita boleh advancekan sampailah
knocking sensor mengesan bunyi knock di engine kita. Okey. Apabila knocking sensor mengesan bunyi knocking di engine, okey, kita boleh berhenti di sana. Okey. Okey, yang kelebihan dia lagi satu yang ni. Okey, engine kita power. Engine kita power ialah minyak pun banyak kan. Dan torque kita tu mungkin tidak berapa cantik lah sebab pembakaran berlaku awal. Okey. Maknanya api itu berjumpa dengan piston. Di masa piston sedang bergerak, di situ pula letupan berlaku dan ini akan menyebabkan tolakan sedikit, kan? Sedikit lah, kan? Jadi ini boleh mengurangkan kita punya torque. Okey. Dan yang ini pula, okey, torque kita mungkin torque engine kita sangat kuat dan jimat minyak. Orang bilang kalau kita buat yang ni, okey, kita gear 3 kita pun kuat. Macam itulah kan yang saya dengar lah. Okey. So ini adalah basic kita punya tuning AFR dan IGT. Okey. So setakat sini saja video saya untuk kali ini. Okey. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Jamak MA. Assalamualaikum. Bye bye.